Jadi kalam hikmat ini adalah dasar, pada asas membuang sifat-sifat buruk yang besar dalam diri kita. Nah, sebab itu timbul sebelum saya mari sini ni ada sikit pertanyaan-pertanyaan yang lucu sikit lah. Ada semua lucu-lucu ni. Tapi yang lebih melucukannya itu, dia kata tak boleh mengaji kita ikan ni. Saya tanya sebab apa pula tak boleh mengaji kita ikan. Dia kata padu ain dah lepas lagi. Tak apalah, saya kata kalau mu dah lepas padu ain, memang aku pun dah ajak. Aku pun dah suruh. Kalau mu dah lepas padu ain, baik mu ngaji padu ain dululah. Kalau sekiranya begitu. Kalau sekiranya begitu. Lepas kita tanya sepatah, mu tahu tak benda padu ain ni? Kita tanya sepatah, mu tahu tak benda padu ain ni? Ke padu ain sendiri pun mu tak tahu kau. Kalau mu memang dah lepas padu ain sungguh, memang baik mu tak payah mengaji kita ikan lah. Baik mu pergi mengaji bab-bab semayang, bab-bab lain yang menjadi padu ain. Tapi yang lebih, bila yang kita rasa kejut sikit lagi, bukan sekadar itu, berdosa besar pula tu. Ni. Kalau ni aku kena khabar kamu. Kita khabar balik. Kalau mu rasa dah lepas padu ain, tak boleh ngaji kita ikan, memang aku pun suruh gitu. Kita pun suruh gitulah. Tapi bila mu kata berdosa besar pula, ni aku kena khabar kamu. Kena khabar. Nak khabar bahawa fikiranmu tu ada benda ada apa nak kena. Nak khabar gitu. Fikiranmu tu ada benda ada settle molek. Baik, apa sebenarnya perkara ini? Pertama sekali, kita menghadiri majlis ilmu, apa jua majlis pun, tetap ada pahalanya. Tetap ada pahalanya. Majlis ilmu, sama ada kita pergi ngaji ke, kita pergi dengar ke, ataupun pergi duduk saja, tetap boleh ilmu, tetap boleh pahala dan ada ganjaran. Tahu aku heran bila mu kata boleh dosa tu. Aku sendiri pun pening kepala bila mu kata boleh dosa ni. Gua nak cerita pula jadi berdosa pula. Berdosa besar pula tu. Masya Allah. Secara umumnya kita hadir apa-apa majlis ilmu, tetap boleh pahala, boleh ganjaran. Masalah kita tak lepas padu ain tu, dosa atas benda tu. Dosanya atas kita tak pergi ngaji fardu ain, bukan kerana pergi mengaji ilmu. Jadi jangan dapat. Jadi macam beginilah, kita tak semayang tapi kita puasa, ataupun kita buat sedekah. Semayang kita tu kita tak semayang, dosa atas tak semayang kita tu. Tapi puasa kita, fuqaha kata sah. Sedekah kita tu sah. Tak batal puasa kita, tidak haram puasa kita, tidak haram sedekah kita. Cuma dosa kita tu tidak semayang. Jadi dosanya atas benda tu. Jadi bila kita ni sekiranya betul kita tak selesai fardu ain, dosa atas tak mengaji fardu ain, bukan dosa atas hadir majlis ilmu. Hak ni pelik. Tapi kita ni nak pakai mana? Nak pakai akalan untuk pekoh ke? Nak pakai hadis Nabi? Mula-mula sekali kena tanya situ. Nak pakai akalan ke nak pakai hadis? Baik. Kenapa saya kata begitu? Kenapa saya kata? Kerana ada hadis yang memberi pedoman kepada kita. Baik. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis yang panjang mengenai sekumpulan para malaikat. Riwayat ini menyebut bahawa Allah Ta'ala itu ada sekumpulan para malaikat yang disebut sebagai sayyarah. Sayyarah ni hak gimari. Fudala yang memiliki kelebihan-kelebihan, dan ia gimari. Dah ia gimari ke mana? Ia gimana? Sayyar ni ada riwayatnya sayyahuna ni hak gimari, hak cari kata apa? Apa yang mereka cari? Riwayat ini menyebut yaltamisuna majalis az-zikri.
Mereka cari majlis-majlis zikir. Jadi rupa-rupanya ada sekumpulan malaikat yang diciptakan Allah, kerja dia duduk cari majlis-majlis zikir. Ada riwayat lain menyebut hilaq az-zikri, halaqah zikir. Kerana zaman dulu biasanya orang mengaji ke, orang berzikir, mereka buat dalam bentuk halaqah. Kalau tok guru mengaji duduk tepi tiang, ada murid keliling duduk dengar. Zaman dulu itu tradisi Haramain, tradisi Mekah Madinah zaman dulu. Zaman dulu style gitu. Demikian juga mereka berzikir, mereka akan berkumpul dalam bentuk halaqah, mereka berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Bertadarus Al-Quran ke, berzikir ke, itu laziman. Tapi riwayat yang saya nak sebut ni, riwayat Muslim disebut majalis az-zikri. Baik, apa benda majalis zikir ini? Majalis zikir ini dari segi makna asal, dari segi makna asalnya tidak digunakan kecuali dengan makna majlis zikir dengan berzikir. Majlis-majlis yang mana pada waktu itu orang-orang yang terlibat dalam majlis itu berzikir kepada Allah, sama ada bertahmid ke, bertasbih ke, bertahlil ke, tak kisahlah, tapi berzikir. Kerana perkataan zikir di dalam Al-Quran tidak digunakan untuk makna-makna yang lain kecuali ada sesuatu yang disebut sebagai qarinah. Itu yang banyak kali. Qarinah ni struktur ayat tu memberi faham bahawa zikir di situ dengan makna lain. Tapi kalau tak ada benda-benda macam ni, maka zikir dipakai pada makna asal dia, makna hakiki dia, iaitu menyebut dan ingat kepada Allah. Tapi sekiranya ada struktur ayat yang lain sikit yang bahasa Arab disebut qarinah ni, kaitan-kaitan tertentu ni, barulah perkataan zikir itu digunakan dengan makna-makna yang lain. Tapi tetap ada kaitan dengan zikir. Contohnya apa? Nak beritahu. Bila kita dengar orang baca Al-Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Apabila diseru, dipanggil pada hari Jumaat, yakni orang azan lah, dipanggil. Bila kamu dipanggil, kamu disuruh pada hari Jumaat, ila zikrillah. Suruhan itu suruhan ke mana? Kepada zikrullah. Yang dikehendaki dengan zikrullah di sini menurut ulama adalah dengan makna solat Jumaat. Sebab apa? Ayat ni memang mafhumnya, tujuannya memang ke situ. Apabila dipanggil, disuruh kepada solat Jumaat. Jadi zikrullah di sini dengan makna solat Jumaat. Fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah ke arah yang demikian itu. Jadi zikir dalam ayat ini adalah dengan makna solat Jumaat. Kenapa solat Jumaat? Kan ayatnya itu ada qarinah. Sekiranya tidak ada yang demikian itu, seperti suruh fazkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang ingat kepada Allah di keadaan duduk, berdiri dan baring dan sebagainya. Dan ayat-ayat lain yang ratusan ayat menyebut tentang zikir. Kalau tidak ada karinah-karinah ini, kembali kepada makna asal dia, makna hakikinya, iaitu menyebut-nyebut dan ingat kepada Allah. Jadi ayat yang saya sebutkan tadi itu sekalipun dengan makna zikrullah, tapi maknanya adalah solat Jumaat. Berarti jangan kita fahami secara perkataan tu apabila dipanggil pada hari Jumaat itu maka pergilah berzikir. Bukan kita saja duduk mengatik tempat lain. Jangan begitu. Jangan buat pasal itu. Orang ajak mari solat Jumaat, azan, dia duduk mengatik pula dah. Bukan itu maksudnya. Atau contoh lain nak memahamkan. Seperti firman Allah, fas'alu ahla zikri. Kalau kita terjemah ayat ini, tanyalah ahli zikir. Jadi alim ulama memahami ayat ini dengan makna tanyalah ahli ilmu, orang yang tahu.
Kenapa? Kerana ayat itu menjurus ke situ. Ada qarinah, ada kaitan dia. Jadi janganlah difahami, tanyalah ahli zikir. Pergi cari orang mengatik, kita tanya dia. Dia pekong, dia sebeh. Tengah-tengah mengatik, kita tanya dia kena. Kali kena pekong, dia sebeh saja. Itu bukan maksudnya. Jadi maksudnya itu, ahli zikri di sini, ahli ilmi. Orang yang berilmu. Cuma saya kena jelaskan bahawa, zikir dengan makna-makna ini ni, digunakan dengan makna yang lain daripada makna asal ini, sekiranya ada apa yang dalam bahasa Arab disebut qarinah ni, yakni struktur ayat dia itu, ada kaitan-kaitan tertentu. Sekalipun demikian, sekalipun makna zikir makna yang lain daripada seperti yang kita sebut tadi itu, seperti ilmu, seperti salat Jumaat dan sebagainya, tapi tetap ada kaitan dengan makna asal, iaitu zikir. Sebab kalau kita pergi salat Jumaat, itu juga zikir, cuma dalam bentuk salat Jumaat. Kita dengar khutbah, itu juga mengingatkan kita kepada Allah. Jadi secara tidak langsung tetap ada makna zikir. Ilmu, kita pergi mengaji, itu juga mengingatkan kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Jadi tetap ada kaitannya dengan makna zikir. Jadi dalam hadis tadi, para malaikat yang mencari majalis zikri di sini, maka sudah tentu makna asalnya jelas. Majlis orang-orang yang menyebut-nyebut dan ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi termasuk juga dalam majlis zikir di sini, seperti yang disebut oleh sebagian ulama, zikir itu dengan makna al-ilmu bil halal wal haram. Pengetahuan, ilmu tentang halal dan haram, itu juga termasuk di dalam makna zikir. Jadi dalam hadis ini, majalisus zikri mencakupi majlis berzikir pun ya, majlis ilmu pun ya, kerana dia ada makna-makna itu. Baik, nak kabur dah apa gini, tunggu dulu, lekong jauh sikit dah. Jadi hadis ini menyebut para malaikat ini, kalau mereka ini menemui majlis-majlis itu, sama ada majlis zikir atau majlis ilmu, dan apa saja yang ada makna-makna zikir ini, apa yang mereka buat, mereka akan berkumpul dan mereka akan melebarkan sayap-sayap mereka itu, setengahnya di atas setengah yang lain, sehingga sampai ke langit. Malaikat itu yang dibuat oleh malaikat tadi itu akan meletakkan sayap-sayapnya bertindang-tindang. Maksudnya ada yang atas, lepas tu ada yang atas lagi, akhir sampai ke langit. Sehingga Allah Ta'ala bertanya, dari mana kamu ni? Riwayat ni menyebut, dari mana kamu ni? Mereka memberitahu, kami datang daripada kelompok hamba-hambamu yang sedang berzikir, yang sedang bertasbih, yang sedang bertahmid, yang sedang bertahlil, yang berdoa, bermohon kepadamu, yang minta perlindungan darimu. Sehingga Allah Ta'ala tanya lagi, apa yang mereka minta? Mereka minta supaya diberikan syurga. Allah Ta'ala tanya, apakah mereka ini pernah melihat syurga? Tidak, mereka tidak pernah melihat syurga. Lalu bagaimana kalau mereka pernah melihat syurga? Berarti permohonan mereka itu lebih bersungguh-sungguh lagi. Tak tengok pun, mereka mohon dengan kesungguhan hati, dengan harapan yang tinggi. Lalu kalau tengok sendiri, lebih-lebih lagi. Kemudian ditanya lagi, apa yang mereka minta perlindungan? Kata malaikat, mereka minta perlindungan daripada neraka-Mu. Allah Ta'ala tanya lagi, apakah mereka ini pernah melihat neraka? Tidak pernah. Lalu bagaimana kalau mereka melihat sendiri? Sudah tentu mereka lebih takut lagi, mereka lebih meminta darimu, ya Allah. Lalu apa kata Allah? Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Malaikatku, hendaklah kamu jadi saksi bahawa aku telah memberi keampunan kepada mereka itu. Aku telah beri keampunan. Aku beri keampunan kepada mereka itu, akan kutunaikan permohonan mereka itu, akan kulindungi apa-apa yang mereka mohon perlindungan daripadaku, kata Allah. Tapi malaikat bertanya, ini yang saya nak kabur ni. Malaikat tanya lagi, ya Allah, mereka kata, bersama-sama mereka ini
ada amdan khata'. Ada bersama-sama mereka ini hamba yang banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Jalasa ilaihim walaysa minhum. Ada di antara mereka ini orang-orang yang seorang hamba yang banyak salah, banyak silap, dan dia ini menghadiri majlis mereka, duduk bersama mereka itu, padahal mereka ini bukan dari kalangan mereka tu. Maksudnya kalau kita kata majlis zikir ni, majlis zikir, mereka, dia ni bukan ahli zikir, tapi duduk sekali, tepek masuk. Kalau kita jelaskan bahawa ahli zikir di sini, majlis zikir di sini dengan mana majlis ilmu, maka dia bukanlah ahli ilmu, dia bukan dari golongan tu, tapi duduk sekali. Dia bukan ahli zikir, dia bukan ahli ilmu. Kalau kita tafsirkan dengan ahli zikir, kalau kita tafsirkan ahli ilmu, dia bukan ahli ilmu, tapi duduk sekali. Apa kata Allah? Wa huwa aidan qad ghafartu lahu. Dia juga aku beri pengampunan ke dia. Tengok. Mana yang kata boleh dosa pula tu? Oh ni dia ni bukan ahli pun, bukan orang dia pun, tapi duduk sekali majlis ilmu, majlis zikir, tu pun dapat juga tempias. Dan Allah menjelaskan, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itulah suatu golongan manusia, orang yang duduk bersama mereka itu tidak akan kecelakaan, mendapat fadilat kelebihan. Kalau kita mendampingi ulama, sekalipun kita bukan ulama, damping hadir majlis mereka itu, dengar, kita berdakwah benda pun dia kata tu, tetap mendapat limpahan. Tu kita pelik jadi berdosa tu kok mana pula. Oh ni kita pening. Jadi kalau silap pun silap kerana dia tidak mempelajari fardu ain, bukan menghadiri majlis itu. Apatah lagi terutamanya menghadiri majlis kita ikan ni, kita pun heran, orang tak berhari sungguh ke kita ikan ni? Mana cerita? Kita nak kabur sikit kita ikan. Mana cerita ni kita ikan? Baik. Kita berandaianlah yang hadir majlis ini ada yang tidak sempurna fardu ainnya. Baik, sebelum saya nak jelas dulu fardu ain ni pun benda pula. Fardu ain. Kadang-kadang kita kabur tapi kita kena jelaslah sikit, kena senara. Kita kabur seorang membawa kereta tak ada lesen, tak boleh, kena samang, kena kabur ke dia nak buat lesen ke mana. Kena kabur, jangan kabur tak ada lesen saja, kena kabur ke mana nak buat lesen tu. Lepas tu benda yang bayar berapa, kena kabur dia supaya dia boleh, dia tahu, oh aku ada dah benda ni, aku tak ada lagi ni. Kita kabur tak ada lesen, tak kabur sikit ke dia, memang dia rupa lah. Kena ada lesen dah, berasa macam aku tak ada lesen lagi. Ya ada lesen dah, ya berasa macam tak ada lesen lagi. Kena kabur, kena senara. Baik, pada dasarnya fardu ain ini adalah pengetahuan asas tentang kewajipan-kewajipan yang tertentu ke atas seseorang. Itu fardu ain, pengetahuan asas tentang apa benda? Tentang kewajipan-kewajipan di luar yang tertentu ke atas seseorang tu. Baik, kita ni sebagai Muslim, apa yang menjadi kewajipan kita? Pertama sekali kena ada akidah, tauhid. Berarti kita wajib mempelajari tentang ilmu mengenal Allah, sifat 20 tu. Belajar. Kalau rasa tak tahu lagi, tak cukup lah tu, kena pergi mengaji lah. Tak kena lagi dulu. Sifat Tuhan, mana tak tahu Tuhan ni, mana tak tahu benda. Memang tak cukup. Mengenal lagi, tahu lagi, wajib kita mengenali rukun-rukun iman yang lain, tentang kenabian, tentang sam'iyat, yang perkara gaib, tentang alam, tentang apa ni, tentang kiamat, tentang qada qadar, tentang malaikat dan sebagainya. Kena tahu. Kalau tak tahu malaikat benda malaikat tak tahu ke pocong, tak tahu benda, tu kena mengaji. Kalau tahu malaikat gini, pengetahuan yang asas. Itu sebagai seorang Muslim, dia kena tahu benda tu, asas. Kalau dia tak tahu, memang dia lepas pada ain lah. Cuma tinggal lagi kadang-kadang berlaku, kadang-kadang memang yang tak ada pengetahuan sungguh pun ada, tak nafikan.
Cuma kadang-kadang ada orang dia belajar masa kecil, bila lama sangat ni dah mutolah dia ingat dah. Tu dia kena peringat jelah, peringat. Ada setengah tu dia tak lumak molek, dia kena pergi detail sikit lagi. Tapi asalnya sudah ada, cuma dia tak detail je, detail ataupun berterabur di tabukang. Ataupun tak kukuh molek. Dia kena kemahlah. Kemudian apa lagi yang menjadi kewajipan ke atas seseorang itu? Dia kena tahu tentang kewajipan-kewajipan agamanya, tentang solat. Dia kena belajar tentang bab solat sehingga dia mampu melaksanakannya. Pengetahuan yang asas tentang solat sehingga dia boleh buat solat cara yang betul. Apa lagi yang dia tahu tentang puasa? Ni dah apa lagi? Dekat nak puasa lagi wajib tahu lah. Ni dah wajib lagi. Lagi kat puasa tahun depan. Dia wajib tahu. Ni terhad dengan waktunya lah. Dia sampai puasa dia wajib tahu. Sebab masa tu dia wajib tahu tentang puasa. Dia kena tahu tentang ilmu tentang puasa ni sehingga membolehkan dia buat puasa. Tapi sekadar yang membolehkan dia buat pengetahuan asas. Asas pada orang ini dia tahu. Zakat tu kau ada PT, kau ada PT. Tak wajib lah, dia kena tahu. Kalau ada duit dan dia kena wajib tahu tentang zakat-zakat, tentang haji. Itu pun kalau dia cukup syarat, dia kena tahu tentang cara nak buat haji, dia kena belajar. Dia tak tahu memang dah lepas sungguh lah. Tapi kalau sekarang tak apa lagi. Sebab apa tak dapat tayin lagi? Syarat dah cukup lagi, musim tak dapat lagi ke? Bila siapa, tapi dah kalah nak tunggu siapa dulu, kena ngaji lah awal-awal. Demikian juga hal-hal lain yang kena tahu, seperti dalam masa yang sama kita ni peniaga, kita wajib tahu tentang hukum hakam yang berkait dengan jual beli dan sebagainya. Itu juga fardu ain. Kalau kita ni dalam bab lain, contohnya kita main dengan saham, kena tahu hukum hakam berkait dengan saham. Itu juga fardu ain. Tapi pengetahuan asas yang berkait dengan perkara itu. Kita ni ada anak bini, kita kena tahu kewajipan-kewajipan berkait dengan masalah kekeluargaan. Jadi pengetahuan yang asas dalam bab tu. Kita ini sebagai seorang anak yang ada ayah, wajib kita tahu tentang macam mana menghormati, menunaikan tanggungjawab terhadap orang tua kita. Wajib kita tahu. Tapi pengetahuan yang asas. Kita ada jirang, ada jirang dan ada hukum hakam yang berkait dengan berjirang ini. Kita wajib tahu dalam beberapa perkara yang merupakan qada, pengetahuan asas dalam bab berjirang ni. Hak asas kita tahu. Jadi pokok pakal tentang fardu ain ini, dia tidak terikat dengan kitab, dia terikat dengan perkaranya. Ada orang wajib tahu tentang jual beli sebab dia kerja dengan benda tu. Ada orang tak terikat, tak wajib ke dia. Ada orang cukup syarat memiliki harta untuk berzakat, ada orang tak wajib. Sebab apa? Sebab dia tak ada peti makan le mujur. Jadi tentang fardu ain ini, pertama sekali dia adalah pengetahuan asas tentang sesuatu kewajipan, dan dia tidak terikat dengan kitab. Sebab apa? Baik, tengok kitab pula. Ulama-ulama kita tulis kitab yang banyak. Kalau kita nak cari satu kitab hanya mengumpulkan fardu ain, hampir-hampir tidak ditemui. Kau kumpul fardu ain saja, tak ada. Hampir-hampir tak ada. Sebab karya-karya ulama ni sekalipun kecil, dalam tu sudah bercampur dah. Ada qada fardu ain, ada qada fardu kifayah. Kitab Munyatul Musalli tu, buat nipis tu, bukan tebal sangat, berapa sainnya kau beli. Munyatul Musalli tu memang membahaskan tentang solat, dan solat itu termasuk fardu ain. Tapi bahasa yang dibahas dalam tu, perkara-perkara yang disebut itu sebahagiannya bukan lagi bertaraf fardu ain. Kitab kecil je. Jadi kita nak tentukan fardu ain dan fardu ain ni bukan ikut kitab, tapi kena ikut perkara. Kita tahu lagi perkara itu. Tahu lagi perkara itu. Bukan ikut kitab. Kemudian kitab-kitab yang lain lagi. Hidayatus Salikin, itu kita anggap kitab asas. Orang kita jadi alim mengaji kitab Hidayatus Salikin. Dalam tu sekalipun membahaskan tentang akidah, tentang fiqh yang asas, tentang tasawuf yang asas, tapi
isi kandungannya itu sebahagiannya bukan lagi bertaraf fardu ain. Dalam tu doa berlambuk, doa-doa. Dan kita tak wajib tahu pun tentang benda tu. Yang wajib kita tahu macam mana nak sembahyang, macam mana nak puasa. Adapun adab itu, adab ini dengan doa itu tidak lagi bertaraf fardu ain. Kena jelas, kena nampak. Orang mana kodoh kita tak tahu lagi. Kena senara. Kalau kita nak pergi kedai, ayah kabur mau pergi beli awang, penimpal dia kawan ni, suruh beli benda tak kabur. Kena kabur senara tu barang dia nak beli. Ni baru dak pening kawan ni, tahu dah. Oh, barang ni tak ada kedai ni ayah. Oh, ada kedai lain barang ni. Kita suruh beli tapi barang itu tak kabur. Kita kena senara barang-barang tu, biar orang tahu ni barang ni ada dak kedai ni. Kedai dak senang kan. Ni kita kabur beli awak mau degil tak beli. Oh, marah 5 kali. Mu tak beli semua. Aku suruh beli, mu tak beli. Kawan ni tak kabur tak nak beli nanti. Jadi kita tak marah ke dia. Kita kena kabur ke dia tu. Barang dia kena beli. Kena senara. Biar tahu suti-suti. Oh, baru dia tahu nak beli benda. Ni duk main marah je benda. Kita kena kabur ke dia tu. Benda yang patut dia kena beli, yang tak patut dia beli. Baik. Dalam bab tasawuf pun seperti itu. Ada hak-hak yang wajib. Kita wajib berikhlas. Kita kena tahu tentang ilmu ikhlas dan cara nak suruh jadi ikhlas. Kita tahu riak tu haram, kita kena tahu tentang riak. Wajib kita usahakan untuk, dan cara macam mana nak buang penyakit itu, dan hal-hal lain yang berkait dengan tasawuf. Jadi pokok pakal kesimpulannya, kalau boleh kita kata fardu ain ini pengetahuan asas terhadap kewajipan-kewajipan yang tertentu ke atas seseorang. Kalau dia seorang yang pemimpin, dia ada kewajipan lain, suku ke dia. Jadi kalau kita nak cari satu kitab yang mengumpulkan kewajipan fardu ain secara taraf fardu ain, hampir-hampir tidak ditemui. Kalipun kitab kecil, dalam tu capur dah. Fardu ain pun ada, fardu kifayah pun ada. Baik, gua ni pula dengan kitab ni kitab hikam ni. Gua ni cerita ni fardu ain ke gua mana? Fardu benda ke? Itu nak kabur kitab ni sikit. Sebab sangat keliru bila ada orang mengatakan kitab hikam ini tersenarai kitab-kitab haqa'iq. Kitab hikam disenaraikan sebagai kitab-kitab haqa'iq, kitab tentang ilmu hakikat. Ini kenyataan yang sangat keliru. Sangat keliru. Dan saya kena jelaskanlah supaya kita tahu. Kita bimbang kau takut kan orang ni mari sok dosa aku mari pula. Oh, dosa kita tambah. Biar jelas. Nak mari tambah sudah. Kita kabur betul. Biasa tak sesal lagi, cari benda lain dulu. Cuma kita nak tahu biar perkara itu jelas. Masing-masing ukur sendirilah. Ya lepas ke tak lepas ke, masing-masing. Sebab kita ni, saya ingat saya mengaji kitab hikam ni sejak kecil. Dia tok guru, arwah tok guru kita dulu. Ayah saya bawa masa saya kecil lagi. Ulama kita mengajar kitab hikam ni secara terbuka. Dia tak ada jenis pilih orang. Mu tanya dulu. Mu tahu pilih. Lepas tu tutup bilik. 5 orang sebilik. Dia tak buat. Tak ada guru kita ngajar pasal tu. Kitab hikam. Kitab lain tak boleh kata. Kitab hikam. Jadi saya sejak dari kecil, ayah saya bawa jumpa tutup guru mengaji kitab hikam sejak kecil lagi. Ada. Dan kita boleh ingat lagi. Terngiang lagi tutup guru kita kata benda tu. Ingat apa learning lagi. Dan demikianlah ulama-ulama lain mengajar cara terbuka di masjid. Mengajarnya. Nak kabarnya. Ada sebab saya nak kau. Nanti saya lekong kelodang masa lah. Tujuan saya sebut ni ada sebab. Jadi kita mengaji. Antara guru saya ni masih ada lagi lah. Oh, kelodang ke jauh juga malam ni. Kelodang lagi apa. Jadi kalau kabur tergantung sangat. Jadi nak kabarnya bahawa kesimpulan nak beritahu ulama-ulama kita di Mesir, oleh syekh-syekh Mesir itu mengajar terbuka di masjid. Dia tak ada pilih-pilih orang, tutup pintu masuk dalam bilik nak mengajar kita hikam. Tak ada biasa itu. Ulama-ulama kita di pondok-pondok yang masih ada, yang telah meninggal dunia, begitulah dia mengajar terbuka. Budak-budak pun ada.
Kenapa dia tahu? Syekh Al-Azhar, bekas Syekh Al-Azhar, Syekh Ali Jummah, secara terbuka dalam live, dalam radio dia mengajar. Al-Buti, Syekh Said Ramadan Al-Buti, secara terbuka dia mengajar kitab hikam. Jangan lama lagi. Nak tahu kedudukan kitab hikam ni, kena sambung semula lah. Itu baru mukaddimah nak cerita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.